الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد اهدنا الصراط dalam program kuliah maghrib kita sebetulnya dengan pelajaran dari masjid. Sebelum kita mendengar kata-kata nasihat daripada Ustaz, insya-Allah saya berkenan Ustaz untuk kita sama-sama kenal. Nama penuh Ustaz adalah Ustaz Ahmad Hafizuddin yang berasal daripada Kelantan dan merupakan panelis pendidik umah pada tahun 2014 musim yang kedua dan merupakan secerita-sedikit mereka beliau. Dia pernah mengaji di Pondok Pasir Tumbuh di Kelantan. Allahumma salli. Dia pernah belajar di Sarawak dalam bidang studi dan sekarang ini menjadi pembuka mundi di Kuala Lumpur pada saat di Kuala Lumpur insya-Allah. Jadi malam ini kita ada pancaran program Kalimah Masjid dan saya menjemputlah Tuan Muslim untuk beri sedikit lagi insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah wa sallallahu alaihi wa sallam min lisani qawli. Dan saya hormati Ustaz Ibu Amin, Pak Imam Fadilah, Majelis Pasmati, Ustazah dan Fadilah yang hadir dalam masjid insya-Allah. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah pada malam ini kita adakan majlis dipanggil perancangan Kalimah Mahabbah Harawi dengan penjemput Al-Fadhil Ustaz Ahmad Faiz ataupun Ibu Faiz untuk mendapatkan tazkirah yang bertajuk Selangkah ke Masjid. Program Kalimah Mahabbah ini yang mana temanya adalah kita pilih antara banyak-banyak tema yang telah dicanangkan, iaitu Masjid My Second House, iaitu masjid adalah rumah kedua kita. Pastikan masjid rumah kedua kita dengan kenapa rumah kedua kita. Jadi tujuan kita untuk mengajak semua adik-adik kita, anak muda kita untuk memarahkan masjid kita. Program ini sebenarnya adalah anjuran bersama adik-adik Pasir Masjid Ramadhani bersama dengan beberapa organisasi setempat bertujuan untuk memarahkan masjid dengan mengadakan beberapa acara untuk keluarga jemaah dan menghadiri masjid Ramadhani. Dan antara program yang sebenarnya hampir sama dan telah kita adakan pada tahun 2017 yang mana mendapat sambutan yang agak menggalakkan. Antara program dan acara yang akan kita adakan iaitu pada 7 dan 9 Oktober. 7, 8 dan 9 itu 3 hari luar. Ya, antara program itu adalah acara ini adalah kajian masyarakat, larian, ceramah agama, tafsirah dan berselawat, Quran awal, pameran dan banyak lagi program-program yang dirancangkan. Jadi dari seluruh pembacaan dia memerlukan program yang agak besar yang mana pihak masjid telah membuka tabung sejak sebulan yang lalu dan saya sekarang telah mendapat terkumpul sumbangan sebanyak RM210,000. Jadi di sini saya mengucapkan terima kasih kepada semua para jemaah kerana memerlukan sumbangan kepada pihak masjid untuk menjalankan program ini. Dan saya masih lagi mengatakan dan pada hari ini juga pada seluruh para jemaah yang ingin menyumbang menjelang berdekat kita mengambil kita sediakan dalam
dan kawasan Makili. Dan juga kalau ada syarikat-syarikat yang hendak mengajar sebarang poten kita amat mengajarkan. Dan sehingga di timur kita telah menerima banyak juga sokongan daripada pihak syarikat di sekitar kawasan Makili. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita sama-sama berdoa agar program yang akan juga program yang agak besar ini telah lama kita buat 5 tahun lepas dan telah kawin pun, jadi kita nak kembalikan masjid sebagai tempat ibadah. Jadi supaya jemaah semua dapat mendoakan agar program kita berjalan dengan lancar, insyaAllah dan mencapai matlamat. Apabila tak berbaiknya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Tuan Fauzi. Sebelum saya menjemput Tuan Ustaz, sedikit maklumat kepada para jemaah yang nak bersih mata dan cuci mata. Kita ada buka booth untuk servis mata, cuci mata lah, daripada Astana Automatic. Dan kita juga ada buka booth untuk pendaftaran fangat ke fangat di bawah sana. Nanti kalau jemaah yang berminat nak join, ada family apa, dia daftar di bawah sana lah. Kemudian aku rasa saya buat Tuan Ustaz untuk Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukru lillah ala ni'matillah, wala hawla wala quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakata walam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Hanya saja orang yang mengimarahkan rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah, ialah orang yang benar-benar beriman dengan Allah dan benar-benar beriman dengan hari akhirat. Orang yang mendirikan sembahyang dan mengeluarkan akan zakat dan tidak takut mereka itu melainkan hanya kepada Allah, maka mereka itulah adalah mereka itu sebahagian daripada mereka yang diberi petunjuk yang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahu maulana al-azim. Alhamdulillah, terima kasih kepada MC majlis yang saya muliakan, pengerusi masjid, JK masjid, Imam Bilal, semua sekali yang hadir pada malam ni, muslimin muslimat, ibu-ibu ayah-ayah, para hadirin semua, dalam program sempurna kita buat karnival. Karnival apa tadi? Masjid apa? Karnival Mahabbah. Tema apa tadi? Masjid home apa? Homestay apa? Masjid second home. Masjid second home kau nak apa tak ada dah dengan pengerusi sebut tadi dah. Alhamdulillah, pertama-tamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana diberi kepada kita masih lagi bernyawa dan bernafas di atas muka bumi Allah, sedang menanggung amanah perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala yang kita meteraikan di alam arwah, ketika mana Allah taala tawarkan kepada langit dan bumi serta bukit bukau, gunung ganang, segala makhluk-makhluk yang besar-besar. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal. Allah taala tawarkan amanah ini kepada langit, bumi dan bukit bukau, gunung ganang. Semua sekalinya tidak mampu nak pikul. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa'abaina an yahmilnaha. Semuanya tidak sanggup untuk memikul amanah tersebut.
Asfaqna minha, saling orang panggil ai, langit kata ke bumi lah, bumi kata ke langit lah. Nah, wa hamalahal insan, tapi yang berani menanggung amanah Allah Ta'ala ni ialah manusia. Maka manusia ni kita lah. Nah, takkan kita lembu kubah pula. Nah, kita lah manusianya di alam arwah mula sanggup untuk memikul amanah Allah. Wa hamalahal insan. Tetapi Tuhan kata innahu kana zaluman jahulan, sesungguhnya manusia ni banyak buat zalim pada diri mereka sendiri, dan jahulan, yakni bodoh mereka itu, yakni kerana tidak mengaji. Maka alhamdulillah, walaupun pada malam ni bukan mengaji, nah, semua sebagai peringatan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, beri peringatan olehmu hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana memberi peringatan tu dapat manfaat besar bagi orang yang benar-benar mukmin. Artinya benda yang kita tahu dah lalu diingatkan kembali, ini orang mukmin yang benar-benar iman dia tu sempurna, iman dia tu bagus, maka dia tidak rasa perkara tu tak ada manfaat, bahkan bermanfaat. Sebab manusia tu sendiri daripada kata nasiyah. Nah, la yusamul insan illa linisyan, tidak dinamakan manusia tu manusia melainkan kerana lupa, nasiyah. Maka kerana tu sifat dah manusia ni pelupa. Walaupun benda yang sudah kita tahu, sudah kita belajar, sudah kita mengerti, tetapi kerap kalinya kita terlupa. Maka kerana itulah watawasau bil haq watawasau bis sabr, kena pesan, kena berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Kita tahu dah hari-hari mari masjid, masuk ke masjid doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, nak keluar masjid Allahumma inni as'aluka min fadlik. Nah, tapi kerap kali kita tak beramal orang. Nah, nak gaduh cepat, berlari masuk ke deburan. Nah, padahal semua tu ada manfaatnya. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, hei Tuhan, bukakan kepada aku segala pintu-pintu rahmatmu. Maka rahmat Tuhan ni terlalu banyak, hingga Nabi SAW sabda, innallaha khalaqar rahmah yauma khalaqaha mi'atar rahmah, sesungguhnya Allah yang menjadikan rahmat, pada masa Tuhan buat rahmat tu Tuhan buat 100 rahmat, ada 100 rahmat. Fa arsala ala kulli khalqihi rahmah wahidah, Allah Ta'ala turunkan kepada sekalian makhluk di atas permukaan bumi sejak daripada belum tu Adam lagi mendiami bumi sampailah nanti kiamatnya bumi ni, satu sahaja rahmat. Satu sahaja rahmat. Ya, kita rasa kebaikan ibu bapa kita, kebaikan orang lain kepada kita, kita berbuat baik pada orang lain, riqqatul qalb dia panggil, lembut hati kita pada orang lain, itu hanya satu daripada mazhar rahmat Allah Ta'ala. Lembu bagi susu pada anak lembu, kucing beranak, ia tidak seka kucing kalau beranak ni. Nah, 5 ekor jujur minum susu mak dia. Itu baru satu rahmat Tuhan titikkan di atas sekalian makhluk ni. Fa amsaka indahu 99 rahmah, Allah simpan 99 lagi rahmat Allah. Untuk siapa? Khassatun lil mu'minin yaumal akhirah, khusus untuk orang mukmin pada hari akhirat. Maka sebab tu bila kiamat bumi ni, Allah tidak lagi memperbuat rahmannya kepada makhluk. Rahmannya hanya kepada makhluk ketika mana di dunia. Di dunia ni Allah Rahman Rahim. Nah, apa Rahman? Al-munaimu bi jalailin ni'am, Tuhan yang memberi segala nikmat yang kasar-kasar, nampak dengan mata kasar. Nah, nikmat boleh makan, nikmat boleh bening, nikmat boleh beranak, boleh bergerak, boleh kecil, iyalah kata. Nikmat kasar-kasar, boleh ada rumah, boleh ada baju, boleh nikmat ada kerja, boleh makan gaji, boleh hutum nego. Iyalah tu. Nikmat yang diberi dengan nampak mata kasar kita. Dan nikmat ni tak ada harganya di sisi Allah Ta'ala. Nah,
Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Lau ta'dilud dunya indallahi janaha ba'udah, masaqal kafir bisyurbatil ma'i." Kalaulah bumi ini ada harga di sisi Allah seberat sayap nyamuk. Nih, sebutir bumi ini kalau ada nilaiannya di sisi Allah seberat sayap nyamuk, masaqal kafir bisyurbatil ma'. Pasti Allah tidak akan bagi orang kafir minum walau setegak air. Cuba tengok. Bahawa kafir tak boleh minum kau setegak air. Kadang-kadang mewah lebih pada kita. Nah, kaya lebih pada kita. Bahkan hasil bumi kita nyambil ke dia banyak ni. Nah, nyambil ke dia. Kita pula duk cium tangan dia, duk sanjung dia, duk akik dia. Sampai waktu rodego separuh dia hormat dia mati. Oh, tak ada gamuk buat kita. Hormat tu boleh lah, tapi tak usah lah nampak doa sangat. Sampai majlis agama Islam pun kirim surat ke masjid-masjid minta tolong waktu rodego separuh dia. Sebab apa? Sebab Elizabeth mati. Elizabeth kenal bukan Elizabeth Tan hok menyanyi Malaysia tu, bukan. Nah. Ratu Inggeris tu. Nah. Oh, Allah. Ada hok peluk gambar pula saya dia. Allah. Berat dah kita orang Melayu ni. Nah. Berat doa dah weh. Hari ni 16 September ni Malaysia cuti. Pasal apa? Pasal Hari Malaysia. Nah. 7 tahun selepas merdeka, maka bersekutulah Sabah, Sarawak, Singapura tiga tu masuk dalam persekutuan tanah Melayu. Jadi negaranya berubah nama Malaysia. Yang mengubahnya namanya Tunku Abdul Rahman. Betul tak? Tetapi Tunku Abdul Rahman boleh ubah nama Malaysia tu bukan dia duduk ubah dengan gitu dah. Nah, masa sebelum 31 hari bulan 8 89 tu ada tokoh ulama besar di tanah Melaya kita ni yang telah memberitahu isyarah ni mana i'lamun bi khafiyin, beritahu dengan secara halus bahwasanya setelah 31 hari bulan 8 1900 berapa merdeka? 75 dah, betul tak? Kita ingat lagi kita merdeka bila? Nah, nanti 7 tahun kemudian katanya ulama tu tanah Melayu ni akan berubah namanya dan bertambah besar sedikit daripada biasanya. Nah, lalu akan berlakulah sedikit gangguan daripada saudara serumpun dengan kita. Maka jangan orang Melayu ni rasa bahasanya terprovokasi baca 2 bait syair di dalam majlis-majlis orang Melayu ini, supaya orang Melayu tidak mula mengangkat senjata membunuh sesama agama sendiri, iaitu bacalah 2 bait syair, liyahyal malayu wal malaya wa yastaqil Indonesia wal malaya tau amani. Hiduplah Melayu dan tanah Melaya, merdekalah Indonesia dan tanah Melaya, 2 adik-beradik kembar. Siapa ulama tu? Namanya Syekhul Islam yang pertama di negeri Pulau Pinang, Tuan Guru Haji Abdullah bin Ibrahim, yang lebih dikenali dengan Syekh Abdullah Fahim. Nah, anaknya Tuan Guru Haji Ahmad Al-Badawi, cucunya Tun Haji Abdullah bin Tuan Guru Datuk Haji Ahmad Al-Badawi bin Tuan Guru Haji Abdullah Fahim. Ini kadang-kadang orang kita pun tak kenal tokoh ulama kita yang berjasa dengan tanah air kita. You duk kenal ratu-riti ngaratu-ratu Inggeris mana tahu. Ulama yang berjasa dengan tanah air sendiri tak kenal. Allah nyanyi kita. Maka betul berlaku 7 tahun kemudian berubah sungguh namanya. Dan nama tersebut kata setengahnya memang Syekh Abdullah Fahim sendiri. Nah, beri orang panggil isyarat diletak nama Malaysia. Jadi ulama ni berjasa dengan merdekanya tanah Melayu, dengan besarnya tanah Melayu, jadi berubah nama negara, dengan perlembagaannya, dengan tarikh merdekanya, cara nak merdekanya. Sayangnya bila sudah kita dapat kecak kemerdekaan, ulama kita tinggal. Nah, ulama kita tinggal. Lepas tu kita duduk
ngakak ke orang panggil mereka-mereka yang fasik, yang jahat, yang zalim. Allah, rugilah kita. Nah, padahal ulama, al-ulama warasatul anbiya. Ada tengok, dua-dua Nabi guna dengan ma'rifah. Nah, al-ma'rifatu bainat tarafaini, nah, yufidul hasra. Itu dalam ngaji balaghah. Guna ma'rifah. Al-ulama warasatul anbiya. Al-anbiya, dua-dua ma'rifah. Itu memberi makna hasar. Apa maknanya hasar? Hanya ulama yang menjadi pewaris para nabi. Nah, maka kalau tanpa ulama, kata Imam Hasanul Basri, laula ulama kana nasu kal bahai. Kalau tanpa ulama, manusia ni supaya menata, supaya lembu kubah. Nah, tu bangun celek pagi sakit, lapar perut cari makan. Nah, sakit perut cari jambe. Itu ni. Nak tidur cari kandang. Nah, nak bini cari tino. Gitulah. Kalau hidup kau datu, tak ada duduk menikah mana kita dengan nata. Lebih kurang. Yang menaik tarah kita lebih mulia daripada menata ni ialah agama. Dan agama ni kita tak dapat melainkan daripada lidah-lidah ulama. Ulama lah yang mengajarkan kepada kita kenal Allah, ibadat pada Allah dan sebagainya. Nah, maka bila hancur bumi ni, kiamat akhirat kelak, Tuhan tidak lagi bersifat dengan Rahman, hanya Rahim. Rahim saja. Apa? Kasih belah dia tu hanya khusus kepada orang mukmin. Maka kerana tu bila kita masuk masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Hei Tuhan, bukalah kepadaku segala pintu-pintu rahmatmu, rahmatmu padaku. Mana segala pintu-pintu rahmatmu? Akhirat tu 99 lagi rahmat Allah Taala. Maka bila kita masuk makduk, niat selalu nawaitul i'tikaf. Ada lagi kalau tak niat tu kita pakai niat supaya tidak rugi kita duduk dalam masjid ni. Nah, dan masjid ni bukan rumah nombor 2 sebenarnya. Ni kritik sikit tema. Apa tadi, second home ke apa dah? Dah, first home. Mana? Dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda. Nah, al masjidu baitu kullil mu'minin. Baitu kulli mu'minin. Al masjidu, bermula masjid itu, baitu ialah rumah nombor 1 kulli mu'minin, bagi tiap-tiap orang mukmin. Rawahu Abu Nuaimi. Nah, riwayat akan dia oleh Imam Abu Nuaimi bi isnadin dhaifin, dengan sanad yang dhaif, lakin akan tetapinya fiha, padanya syawahidan, beberapa hadis-hadis yang lain yang menyokongkan hadis tadi, sehingga martabat dhaif tu jadi hilang, naik kepada hasan li ghairih. Iaitu Nabi sendiri kata, al masjidu, bermula masjid itu, baitu kulli mu'minin, ialah rumah nombor 1 bagi orang mukmin. Nah, rumah nombor 1, bukan nombor 2 tak. Mana dalilnya? Min fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada perbuatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Nah, tu bila Nabi hijrah ke Yathrib, binaan pertama yang didirikan oleh Nabi ialah masjid. Bukan rumah banglo dulu dah. Masjid itu dulu. Nah, itu Masjid Quba. Bila sampai betul di Yathrib, maka di tempat mana unta Nabi berhenti, di situ didirikan masjid bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sapalla ni pun dikenali dengan Masjidun Nabawi, masjid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah rumah nabinya di tepi masjid. Itu kan. Kalau gitu tema kita kena baiki esok. Nah, biarlah tidak baiki esok pun. Tahun depan.
Kalau buat pula program supaya ni kena beki tema. Tahun lepas masjid second home, tahun depan first home. Rumah nombor 1. Nah, rumah nombor 1. Sebab apa? Sebab di sinilah tempat kita bercucuk tanam untuk menuai pada hari akhirat banyaknya. Betul tak? Bukan semaya saja, bukan jemaah saja, bukan iktikaf saja. Berzakat, bersedekah pun di masjid. Mengaji agama pun di masjid. Nah, bahkan zaman Nabi buat satu pentas untuk seniman-seniman di kalangan sahabat. Seniman ni bukan Piramli je dah. Nah, ni sejak daripada zaman Nabi tu ada dah orang seni. Antara lain Sayyiduna Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Nah, ini penyanyi, seniman. Nah, buat pentas kah untuk seniman-seniman ni kalau ada apa-apa karya yang terbaru ke, dipersembahkan di khalayak. Itu kita ni takutlah nak buat lagu tu dia ni. Takut orang kata pula lah. Nah, tapi molek baguslah. Buat ada qasidah ada kan, selawat, qasidah, berjanji ke apa, molek comel lagu tu. Bahkan masjid memang kena menjadi fungsi jantung bagi umat, jantung bagi qaryah, jantung bagi negeri dan negara. Kalau kita nak tengok penduduk satu kampung, satu negeri, satu negara tu hidup jiwanya, tengoklah pada masjidnya. Nah, sebab masjid ni ialah jantung dia. Nah, qalbu li ahlil qaryah, jantung bagi penduduk kampung. Ahlil bilad, jantungnya ialah masjid. Kalau masjidnya ada tu imam seka, tu bila seka, lepas tu makmum tu kadang-kadang tak ada, kadang-kadang ada. Nah, selipar tu ada pak tu lah. Selipar tu imam so, tu imam tu bila so. Pas program tak ada. Lepas azan semaya 2 orang tu gelik. Pas gelik. Mati hak tu senyap terus masjid. Ada orang nak azan berapa. Ketahuilah penduduk kapur tu mampus wal keras dah jiwa dia. Jiwanya mampu. Tubuh hidup lagi duduk kedai kopi. Nah, gepuk asap okok, duduk isap okok di kopi, di kedai kopi tu. Nah, hidup molek tu hanya tubuh. Hati tu mampus. Hati itu selok gera dah dia panggil. Mati dah. Kalau nak tengok penduduk kampung tu masih lagi ada hati yang hidup. Nah, tengok pada masjid. Kalau penuh jemaahnya, padat programnya. Nah, tu tanda kata orang kampung tu hidup jiwa dia. Nah, mana tengok Allah Ta'ala firman, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Duk mana 3 tu? Masjid ada. Nah, di masjid pasti ada. Kalau masjid tu aktif. Betul tak? Dia kata la khaira, tak ada kebaikan langsung. Fi kathirin min najwahum, pada banyak berbuah berborok, yoya-yoya, tak ada kebaikan. Illa, melainkan ada kebaikannya mana? Man amara bi sadaqatin, sesiapa yang menyuruh orang dengan sedekah. Tadi baru pengurusi sebut tadi. Nah, masjid ada tak amalan bersedekah? Ada. Tabur masjid ada, banyak pula tu, besar pula tu. Nah, jadi sebab tu kalau kita mari masjid, jangan lupa bawa walau RM1 pun tak apa. Buat jadi amaliah kita supaya bersedekah. Nah, seria pun tak apa. Seria pun tak apa. Nah, sila-sila akhir bulan kalau seria tu ikhlas betul dengan Allah Ta'ala, cukup dah. Seria tu menjadi junnah, dinding perisai kita daripada kena bakaran api neraka Allah. Sebab kita tak tahu mana kebaikan kita Allah Ta'ala kabul. Nah, maka sebab tu kebaikan ni jangan segan kita nak buat, berebut. Nah, fastabiqul khairat. Nah itu ni, berbangkitlah kamu, berlomba-lombalah kalian dengan kebajikan, dengan segala kebaikan. Sebab kita tak tahu hak mana segala kebaikan kita hak Allah Ta'ala terima. Boleh jadi dengan RM1 hak kita masuk tadi.
Ada tak di masjid amalan bersedekah? Ada. Man amara bi sedekah. Au ma'rufin, ataupun orang yang menyuruh orang dengan perkara yang ma'ruf. Ada di masjid? Ada. Sebelum nak semaya tu imam istawu wa'tadilu. Nah, betulkan shaf. Rapatkan shaf. Nah, suruh perkara ma'ruf tu. Nah, sawsufakum rahimakumullah. Nah, nyala. Nah, apatah lagi kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah zuhur. Oh, cuma kuliah-kuliah ni kalau moleknya kita isikan dengan pengajian fardu ainin. Nah, fardu ain. Tu kurangkan orang panggil ceramah. Nah, ceramah ni sebulan sekali, 2-3 bulan sekali, okeylah sikit. Nah, banyakkan mengaji orang panggil ilmu fardu ain. Mana ilmu fardu ain? Ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf dengan hak kefarduainannya. 3 ilmu ni pun kalau kita siasat tu ramai mana ahli qaryah yang tak lepas. Nah, tak reti bahkan, tak tahu bahkan bagaimana nak mengimarah masjid, sedangkan Allah Ta'ala firman ayat yang saya baca di awal tadi, innama, hanya sanya. Innama tu panggil ada tu hasri. Nah, hanya sanya. Mana? Baik dah. Terus je. Tak payah baik. Tak apa. Ya yak gitu kan. Innama, hanya sanya. Mari ada tu hasri itu maknanya tak ada hak lain dah. Ni ya. Itu makna gitu. Innama, hanya sanya. Tidak ada yang lain. Ya'muru masajidallah, yang mengimarah, yang menghidup, yang mengaktifkan rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah, man amana billahi wal yaumil akhir, ialah orang yang beriman dengan Allah, dengan hari akhirat. Itu disebut dua tu sebab dua tu hak paling besar. Tak disebut man amana billahi wa rasulihi. Tak sebut gitu. Sebab beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu sudah pasti kerana Rasulullah lah yang membawa berita, menyampaikan tentang Allah, tentang malaikat, tentang kitab, tentang qada hari kiamat ke apa, Rasulullah. Itu maklum, dia panggil maklum. Jadi disebut beriman dengan Allah, dengan hari akhirat. Ini supaya tiap-tiap perbuatan kita taat ibadat pada Allah terus kita niatnya untuk akhirat, bukan untuk dunia. Tu sebab orang yang buat hijab akhirat tapi tujuannya ialah dunia, ini lebih hina daripada orang yang buat hijab dunia untuk dunia. Gitu Orang yang buat hijab dunia untuk dunia, munasabah dia buat hijab dunia, maka niatnya untuk dunia, tak apa. Nah, tapi kalau orang yang buat hijab akhirat, agama, ngajar agama, nah, ataupun imarah masjid, nah, tetapi tujuannya untuk dunia, banyaklah tujuan untuk dunia. Kalau jenis ustaz tok guru kak, nak suruh panggil tok guru, ustaz, nah, nak suruh panggil orang alim, ulama kau berapa, atau jenis orang panggil imarah masjid, jadi hebat masjid, cantik masjid, nah, aktif masjid, dapatlah apa-apa pingat kau gapo dengan sultan kau gapo. Contoh ni contoh. Maka kalau orang panggil niat kita buat hijab akhirat untuk dunia, ini lebih hina daripada orang buat hijab dunia untuk dunia. Ni kena baiki, kena betul niat dia panggil. Kena baiki niat kita. Buat hijab akhirat untuk akhirat. Maka sebab tu kerak tu Nabi SAW sendiri pun dalam hadis-hadis dia, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira. Contoh siapa hak beriman dengan Allah dengan hari akhirat. Sebab apa hikmatnya disebut dua ni? Supaya kita hak buat hijab ibadat taat pada Allah kerana kita beriman dengan Allah, kita percaya ke Tuhan, maka taat ibadat kita tu bias langsung kita niat tu untuk akhirat. Untuk akhirat tu. Nah, untuk syurga, untuk pahala, itu pun paling kurang tu. Paling kurang orang panggil ikhlas mukhlisin dia panggil.
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, diperintah mereka itu ibadat pada Allah mereka supaya ikhlas. Maka tu orang panggil ikhlas mukhlisin. Kita semaya ke, kita mengajar ke, kita sedekah ke, niatnya supaya untuk dapat syurga Allah, dapat pahala Allah. Itu dia panggil niat. Niat lagu tu ikhlas dah. Tapi ikhlas mukhlisin. Hak lebih tinggi daripada ikhlas mukhlisin ni ikhlas mukhlasin. Itu tinggi lagi. Nah, memang nak tidak yang lain melainkan Allah. Mana? Redha Allah, kasih Allah, sayang Allah. Itu. Liyuriduna wajhah. Semata-mata nak kepada zat Allah Taala. Itu tinggi tu. Itu tidak jadi fardu ain. Tapi kalau kita dapat hak tu, kita dipanggil orang yang terselamat daripada tipu daya syaitan. Sebab syaitan ni dia berjanji dengan Tuhan, qala rabbi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Tengok. Katanya iblis, dengan keagungan engkau wahai Allah, la ughwiyannahum ajma'in. Selagi aku lara, aku lalaikan semua sekali anak cucu cicit ada. Tak tinggal. Dia ustaz kau, dia tok guru kau, habis masuk boh. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Melainkan mereka yang ibadat pada engkau, yang engkau tu pelicingkan hati mereka. Tu tengok. Tu mukhlasin tu. Mana? Yang engkau licingkan hati mereka selain daripada engkau. Mana? Masih wallah tak ada dalam perut dia. Tu tinggi tu. Tu tinggi tu. Hak ni yang tidak akan binasa agama. An-nasu halaku illal alimun. Orang manusia ni Nabi kata binasa agamanya melainkan orang yang mengaji, orang alim. Tetapi orang alim pun wala alimuna halaku, orang alim, orang mengaji pun tetap juga kebinasaan agamanya. Illal amilun, melainkan orang yang beramal dengan ilmu yang dia mengaji. Wala amiluna halaku. Orang yang beramal tu pun tetap binasa agama dia. Illal mukhlisun, melainkan orang yang mukhlis. Orang yang mukhlis. Bahkan orang mukhlis ni orang yang usaha supaya Allah pelicingkan hati dia. Itu. Dia belajar dulu mempelicingkan hati dia, ikhlas mukhlasin. Itu fardu ain. Siapa satu masa Allah pelicingkan sendiri hati dia selain daripada Allah Taala. Itu dia panggil ikhlas mukhlasin. Itu tinggi sekali. Ini supaya kita buat hijau agama ni memang niatnya untuk akhirat, bukan untuk dapat nama. Buat program apa, ceramah ke apa semua bukan untuk nama, bukan kerana nama, tidak, tapi kerana akhirat, nak dapat pahala, nak dapat syurga. Jadikan dunia kita ni mazra'atul akhirah, tempat kita bercucuk tanam untuk tuai pada negeri akhirat. Maka katanya Allah Ta'ala, tidak ada yang mengimarahkan masjid Allah melainkan orang beriman dengan Allah dengan hari akhirat. Tengok syarat letak mula-mula sekali dah, iman dengan Allah dengan hari akhirat. Maknanya kalau orang kafir bukan ahli, laisa ahlan, bukan ahli pada mengimarahkan masjid. Lagu mana kalau iman kita tidak berbetulan dengan apa yang Nabi SAW dan para sahabat kita bawa? Iman kita nak tahu di mana betul ke tak dengan apa yang dibawa datang oleh Nabi SAW. Karena iman dengan makna tasdik, kufur dengan makna takzib. Itu kan? Apa makna iman? Iman ni apa? Iman ni berat lah tu dah ni. Iman tak jadi tu. Terengganu Darul Iman. Darul Iman kan darul apa? Betul? Darul Iman. Kan salah sebut darul maru pula Terengganu. Terengganu Darul Iman. Terengganu ni negeri bagi iman. Apa iman? Iman ni iman ya. Tak ada benda lain dah, iman. Sudah. Iman ni maknanya tasdiqun nabi wa tasdiqu bima jaa bihi nabi sallallahu alaihi wasallam ma ulima minad dini bid-darurah. Itu dia bagi iman. Iman artinya membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi Muhammad kata masjid baitu kulli mu'minin. Masjid ni rumah nombor 1 bagi orang mukmin. Kita pun terima. Aduh. Wa bima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam ma ulima minad dini bid-darurah. Dan membenarkan Nabi, terima Nabi, setuju hati kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada perkara agama yang diketahui dengan secara darurah. Apa darurah? Yani dengan secara mudah. Nah, semaya di waktu wajib kita terima. Nah, puasa bulan Ramadan wajib kita terima. Zina itu haram kita terima. Judi itu haram kita terima. Nah itu. Maka tu dia panggil iman. Arti iman tu tasdik. Benar. Lawan bagi iman artinya kufur. Apa kufur? Takdzibur rasul. Takdzibun nabi. Mendustakan nabi. Nah, Muhammad bukan nabi, kafir. Wa takdzibu bima jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma ulima minad dini bid-darurah. Dan mendustakan apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada perkara agama yang diketahui dengan secara darurah. Maka bagaimana kita nak tasdik dan bagaimana kita nak mengelak diri kita daripada takzib kalau tanpa ilmu. Itu. Sebab ilmu tu tasawur. Ilmu tu ialah gambaran. Bila kita mengaji kita pun apa? Barulah gini. Tu. Baru boleh tasdik. Baru boleh elak daripada takzib. Itu kan? Maka kalau tanpa ilmu, bagaimana kita nak tasdik dan bagaimana kita nak elok daripada takzib? Bagaimana kita nak beriman dan bagaimana kita nak elok daripada kufur? Itu bahasa lebih mudah lagi nak faham. Nah, amo gapo dia boleh tasdik takzib gapo ni? Nah. Al hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Nak hukum di atas sesuatu perkara tu cabang daripada menggambarkan masalah perkara tersebut. Kena gambar. Maka kalau tanpa ilmu bagaimana? Nah, maka sebab tu jangan hanya malam ni saja kita hadir ke masjid. Jangan hanya malam ni saja kita dengar kuliah. Bahkan ustaz-ustaz tempatan mari mengajar tauhid kita hadir. Hadir dengan bawa kitab. Ngaji dengan beri tumpuan untuk memahami supaya kita benar-benar boleh i'tiqad di dalam hati kita. Simpul maknanya. Tambah kemah keming dalam hati kita. Sehingga iman kita tu tidak ada ulama yang berselisih pendapat adakah sah atau tidak sah. Bahaya. Iman ni ulama ada berselisih. Nah, contoh seperti orang yang iman dia tu hanya dia ikut mulut orang ya. Dia panggil iman taklid. Nah, taklid mutaba'atu lil ghairi li ajli ta'assubi bila dalilin. Dia ikut mulut orang lain. Nah, tanpa mengetahui dalil, hanya didasari dengan asabiyah, ta'assub. Tok guru ya. Tok guru ya. Nah, siap. Habis. Nah, maka iman orang lagu ni ulama selisih pendapat. Sah ke tak sah? Nah, ada sebahagian ulama kata iman orang lagu ni tidak sah walau dia sangka dia mukmin muslim. Artinya dia masih kafir. Hanya ni kalau mati kekal dalam api neraka. Ini bahaya. Sebab tu Tuhan awak mula dengan man amana billah wal yaumil akhir. Hanya sanya orang yang memakmurkan masjid Allah ialah orang yang beriman dengan Allah dengan hari akhirat. Maka nak pasti iman kita sah ke tak sah, tak dapat tidak, mesti kena mengaji. Kalau kita tak mengaji, walaupun serban kita besar, walau kita sangkut orang panggil ridak atas kepala bahu dua-dua belah, jubah kita labuh heret habis tahi lembu tahi ayam, wah sebeh tak cukup tangan balut tekak, sugi tu tak cukup kiri kanan telinga boh bolak dalam poket berambu-rambu. Tapi kalau kita tak mengaji ilmu iman, maka kita tidak dapat meyakini apakah iman kita ni sah atau tidak sah. Tu. Nah,
Mujurnya khilaf ulama. Kata ulama, iman orang muqallid yang yakin itu sudah sah, tetapi berdosa dengan Allah Ta'ala. Berdosa juga. Mana kalau takdir Allah tidak ampun, masuk neraka. Nah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. وَقَالُوا berkata mereka itu ashabus sa'id, penghuni neraka sa'id. Lau kunna ay fid dunya, kalau adalah mula kita di dunia, nasma'u, kita dengar dulu, kita mengaji dulu. Ada dia kena mengaji. Dia tak boleh orang panggil kita beli buku, kita baca sendiri, tak boleh, tak ada gitu. Nah, bahkan akidah ni sila hari bulan bahaya dianya. Nah, takut kekal di dalam api neraka. Man akhadha ilmal aqaidi fi kutubin bila syaikhin dakhalat fi qalbihi al-awhamu. Barang siapa yang mengambil ilmu akidah di dalam kitab semata-mata tanpa guru yang mengajar, maka bimbang masuk di dalam hatinya segala sengkaan-sengkaan. Kadangnya salah, kadangnya betul. Hak bimbangnya takut salah, salah tu pula hak bimbangnya takut bawa pada kufur. Patut bimbang. Nah, ada. Nah, banyak. Bahkan tanpa belajar dia tak tahu. Nah, bahkan dia kata ini ilmu rahsia. Ada. Ini ilmu tinggi-tinggi, ilmu yang tidak ada dalam kitab. Awak siapa? Awak ustaz aja. Tok guru saya orang panggil syekh. Nah, contoh. Nah, padahal tok guru dia tu ngajar salah. Tak betul. Nah, contohlah seperti dia kata roh ni boleh berpindah masuk ke tubuh orang lain. Contoh ni dia panggil tanasukhul arwah. Contoh, walaupun isu ni dah lama, dan orang tu pun minta maaf dah, tarik balik, tetapi ini sebagai pengajaran umum dia panggil. Nah, pengajaran umum. Dia kata Allah ni maha kuasa tuan-tuan. Ni nak ceritanya Tuhan ni bersifat dengan kudrat. Allah ni berkuasa penuh. Tapi contohnya tak kena. Sebab contoh dengan perkara yang mustahil pada akal. Nah, kuasa penuh Allah Ta'ala pada perkara yang mungkin, perkara yang jaiz, perkara yang harus. Tak boleh buat misal dengan perkara yang mustahil pada akal. Contoh seperti Allah kuasa tak buat anak dia. Tak boleh gitu tanya itu. Allah kuasa, muka dia berkuasa ke? Weh lah. Kalau Tuhan kuasa buat anak bagi Tuhan, anak bagi Tuhan bukan mustahil, harus dipanggil. Jadi betul boleh jadi Kristian, Isa anak Tuhan. Yahudi boleh jadi betul, Uzair anak Tuhan, gitu kan? Sedangkan anak bagi Tuhan itu mustahil. Lam yalid walam yulad. Tuhan tidak diperanak dan tidak beranak. Itu orang panggil istihalatul mustahil. Tentu tidak Tuhan beranak. Tentu tidak Tuhan ada anak. Itu tak terima dengan akal kita. Jadi kalau kita nak buat contoh Tuhan maha kuasa, kita pergi kata tengok Tuhan kuasa, Tuhan boleh buat ibu bapa dia, Tuhan boleh buat bini dia. Siap. Tuhan boleh buat anak dia. Berat lagu tu. Tak kena tu gitu contoh tu. Nah, Tuhan boleh ambil roh Abu Bakar As-Siddiq masuk dalam tubuh kita. Siap lagu tu. Nah, membawa kepada ingkar bangkit akhirat esok dengan jasad. Kalau orang iktikad roh ni boleh berpindah randa, asal seperti umpama agama orang kafir tu, nah, hak tu memang iktikad kiamat dah ada, hak tu kafir bulak mutlaqan dah. Tapi Ismailiyah, Syiah Ismailiyah, ini adalah kitab Jawi ya tuan-tuan. Kitab Jawi Tuhfatur Raghibin karangan Syekh Arsyad Al-Banjari. Nipih ya. Kalau ngaji pondok mula RM2.5 harga kitab tu. RM2.5. Rokok jong mahal lagi nak yawi. Betul tak? Rokok jong tahu dak apa. Hak suka tu ceh tu dia rokok jong kok. Jangan kata dah rokok jong. Nah, RM5.5 RM7 le ni. Kitab tu RM2.5. Dalam tu sebut dah. Akidah Ismailiyah. Apa? Mengiktikadkan roh ni boleh berpindah masuk ke tubuh orang tu, masuk ke tubuh orang ni.
Lepas tu nanti akhirat bila ditiup sangkakala yang kedua, nak bakit jasad mana? Jasad banyak 10, ruh sudah. Nah, akhirnya dia kata jasad dimakan anak-anak ulat di dalam tanah kubur. Yang bangkit hanya ruh saja. Maka akidah ni kufur tak? Kufur jangan memang. Akidah ni akidah falsafah. Bisalaasatin kafaral falasifatul ida iz ankaruha wa hiyal musbattah ilmun bijuz'iyyin wa hudutsu awalimi wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Dengan sebab 3 perkara ulama ahlus sunnah wal jamaah mengkafirkan puak falsafah. Ingat baik-baik tu. Ulama sifat 20 Asy'ariyah Maturidiyah ni mengkafirkan puak falsafah. Dengar balik-balik tu. Jadi kalau orang kata mengaji sifat 20 mengaji falsafah, kita jadi bengong. Jadi ulama sifat 20 mengkafirkan falsafah, ngaji sifat 20 mengaji falsafah. Kayak pelik lagu tu. Ulama sifat 20 kafir diri sendiri mana? Jangan terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang pelik-pelik yang tidak mahu kita ni mengaji kita alim ulama. Jangan. Sebenarnya ulama sifat 20 lah yang mengkafirkan falsafah. Sebab apa? Sebab falsafah ni ingkar dengan 3 perkara. Yang mana 3 perkara ni sabit dengan dilalah qat'iyah. Mana 3 perkara? Ilmun bijuz'iyyin, ilmu Allah dengan secara halus, detail. Orang falsafah kata tidak, Allah tahu dengan secara umum saja. Kafir dia, kafir. Kita dah Allah tahu secara umum dan detail. Halusi Tuhan tahu. Khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui dengan secara detail satu persatu apa yang kita buat, apa yang kita niat. Bukan perkara hak kita tak kelitah lagi nak gapo dalam hati. Tuhan Maha mengetahui dah. Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui sir kamu. Sir ni mana hak dalam hati kita dah tahu. Orang lain tak tahu. Itu dipanggil sir. Wa akhfa ni lebih tersembunyi daripada sir. Mana? Kita sendiri tak tahu hati kita nak titah apa. Allah tahulah. Bila tahu, sedia kala lagi. Maha mengetahui Allah Ta'ala. Itu dah. Jadi sebab tu kita doa tu bukan kerana Tuhan tak tahu. Ingat baik-baik. Lama duk doa panjang, tu email pun doa panjang. Semaya hajat doa panjang. Makmu tanya, mana tu email baca panjang sangat doa. Dia kata nak minta belakang lah. Tak minta tu tak tahu kita nak gapo. Sambil-sambil berdoa tu kafir dah. Jangan main dah. Ni nak cerita akidah ni jangan main. Ya Allah, tolonglah ya Allah, aku nak gini. Dalam hati kita, kalau Tuhan aku tak minta gini, Tuhan tak tahu ni, aku nak gapo. Kufur dah sambil-sambil tu jangan main. Pas kita minta gapo muka Tuhan tahu dah. Kita minta tu sebab Tuhan suruh kita minta supaya kita ni bersifat dengan hamba. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah murka, marah, murih dia kalau kita tinggal minta dengan dia. Seolah-olah kita menyombong. Tu mereka orang duduk di maqam taslim seumpama Nabi Ibrahim alaihissalam. Tu tak apa. Orang maqam taslim dia tak minta dah. Sebab apa? Sebab jahat adab pula dia minta kan tu. Sebab dia yakin Tuhan Maha mengetahui sungguh apa yang dia nak dan apa hak kebaikan bagi diri dia Tuhan sudah tentu dah. Maka dia tinggal meminta. Macam kita ni, jangan. Kita kena minta. Ud'uni astajib lakum. Doa pada aku perkenan nescaya. Sebab tu masuk masjid tadi, Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Tubik masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah ya Tuhan, aku minta padamu daripada limpah kurniamu. Kita nak tubik cari habwan dunia, minta supaya Tuhan beri kelebihan, limpah kurnia Tuhan. Itu minta, diajar kita minta. Sebab Tuhan ni murka kalau kita tinggal minta dengan dia. Wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdabu. Anak Adam ni pula bila kita duk minta kerek-kerek acak-acak kali duk minta, dia akan marah. Sekali minta tak apa lagi, betul tak? Sekali minta, 2 kali minta boleh tahan lagi. 3 kali minta lain dah air muka. 4 kali minta menate adalah nanti ni
Muni dia. Marah lah. Itu anak ada tu lagu tu. Tuhan tak lagu tu. Tuhan kalau kita tinggal minta tu yang marah. Pak kita minta pasal. Minta tu supaya kita menzahirkan sifat hamba kepada Allah. Bukan Allah tak tahu. Bukan kita duk macam kita duk minta mopok kita ke, minta butan dengan saing kita ke. Tu minta tu dengan makna memang dia tak tahu sungguh kita tu berajak, maka kita minta. Itu dah. Ilmun bi juz'i. Wa hudutsu awalimi. Baharu alam, kata orang falsafah, alam ni qadim. Tidak Tuhan yang menjadi. Sedia kala Tuhan ada, alam ni pun ada semula jadi, begitu saja. Kapir. Nah, dia kata air hujan ni diserap oleh matahari, naik ke langit, jadi awan, berat, baru turun jadi air hujan. Naik tu lagu tu. Kita duk ngaji budak-budak sains mula tu. Ingatlah. Falsafah lah tu. Nah, bukan Tuhan buat dah. Diserap oleh matahari. Matahari hak serap, naik ke atas, jadi wak, lama-lama jadi awal, turun pula jadi air hujan. Serap pula, naik pula, turun pula jadi air hujan. Serap, naik turun. Tu pasal apa tu? Bukan Tuhan menjadi, kata kodeng gitu, semula jadi gitu. Kafir tak? Allah, berapa kali hamba sebut dah kafir. Ini mulut gerak, rasa tak baik mulut saya. Nah, nak ayat bahaya tak bahaya? Kalau tanpa benteng ilmu akidah yang diajar oleh guru-guru di masjid-masjid, bagaimana? Bagaimana kita nak tahu perkara-perkara tersebut merosakkan iman kita? Nah, kita duk harap kelebihan. Apa memakmurkan masjid gitu begini. Hebatlah. Kalau lah kita ni sebut agak Masya Allah. Ada satu kelompok akhirat esok, bila nak naik titia sirak tu, berung tengok ke neraka duk menyala lulu ke bawah. Kalalik maknanya hak duk kait-kait. Takut. Jibril berkata, apa tak meniti lagi? Kami gerung tengok ke api bawah ni dengan kalalik, dengan pengait-ngait yang banyak ni Jibril. Gerung apa mu duk mari masjid? Panggil masjid lagi. Mu sama duk mari masjid mula. Panggil masjid lagi. Maka masjid pun mari jadi perahu, dia pun naik. Tu kelebihan. Kelebihan orang makmur masjid. Tapi hak Tuhan sebut tadi, innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir. Sudah. Nah, tak kalau iman tak sah, duk berasa je macam iman. Nyanyo. Nah, memanglah mati dalam Islam, IC-nya Islam. Nah, ditanam di perkuburan Islam. Tapi hakikat batin, Allahu a'lamu bihaqiqatih. Allah yang maha mengetahui hakikatnya. Mukmin sungguh ada. Bahkan terkadang setelah mana ditanam dalam keadaan menghadap kiblat, Tuhan membelakangkan kembali, membelakangi kiblat. Ada seumpama kisah Syekh Junid Baghdadi. Ada pencuri kain kafan orang mati. Nah, satu harinya kain kafan orang mati ni, orang mati tersebut perempuan solehah. Lalu macam biasalah, bila mati satu orang, dia pergi semaya-maya sekali, tanah kubur sekali. Bila orang balik, dia pun tanda. Tanda pakar. Mana? Malam ni projeknya di sini. Apa? Gali kubur, ambil balik kain kafan. Zaman dulu kain ni payah nak dapat. Jangan kita kata Allah, tak ada benda lain nak curi kain kafan. Zaman dulu kain bukan macam kita, susah nak dapat dah. Sebab itulah orang yang pakai kain lebih daripada tumit buku lali dengan niat khuyalak. Khuyalak ni maknanya menyombong, berbangga-bangga kekayaan dia. Boleh tengok ke? Orang ratu-ratu, raja-raja orang putih dulu, kalau dia masuk istana tu, baju dia tu berapa puluh orang duk pergi kat belakang. Daya-daya ni tu nak kaya, jalan melengok, baju tu orang duk pergi kat belakang. Takut heret habis, tak kucing, tak ayam ke apa. Tu nak kaya dia, kaya. Sebab zaman dulu susah nak dapat kain ni. Bukan macam kita sekarang, orang geladangnya pun tak usah kalau kita pergi beli baju. Aku baju banyak dah ya. Zaman dulu kain ni susah nak dapat. Jadi kain kafan orang mati ni pun dah mau curi lagi. Jadi bila malamnya pergi gali balik kubur tu, nak buka kain kafan, tiba-tiba terjaga mayat tersebut.
Nah, perempuan tu terjaga, pak buka mata. Kalau kita lari dah hati budak tu ni. Buka mata dia kata, "Hei laki-laki, sehayat hidup aku tak pernah ada laki-laki ajnabi melihat aurat aku. Nah, bagaimana boleh selepas mati aku mu nak lihat aurat aku? Aku takut pada Allah Ta'ala membuka aurat di hadapan kamu." Oh, maka pencuri kain kapal tadi menangis situlah. Dia kata, mayat lagi taat ke Tuhan. Mayat dah ni taat ke Tuhan. Aku hak hidup duduk neraka ke Tuhan, duduk curi kain kapal orang. Maka dia pergi carilah ulama nak mengadu hal, nak taubat. Jumpa dengan Syekh Junid Baghdadi. Tu Raisus Sufi, ketua ulama sufi pada ketika itu. Dikata kepada Syekh Junid, "Hei Syekh Junid, masih boleh lagi ke aku bertaubat pada Allah Ta'ala dengan dosa-dosa aku?" Kata Syekh Junid, "Selagi mana matahari tak naik ke pihak barat, selagi mana nyawamu belum sampai di halkum ghargharah," dia panggil di halkum ni, selagi itulah pintu taubat Allah Ta'ala senantiasa terbuka untuk mana-mana hamba dia. Nah, tak ada diskriminasi. Semua hamba-hamba dia senantiasa ajak, mari. Nah, jangan putus rahmat Allah. Qul katakanlah hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kata hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan mengerjakan derhaka padaku, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Jangan. Selagi mana nyawamu tak sampai di halkum, selagi mana matahari tak naik ke barat, selagi itulah pintu rahmat Allah sentiasa terbuka. Tuhan sentiasa ajak kembali. Nah, fafirru ilallah. Gih, berlarimu kepada Allah. Gih. Nah, jangan duduk lari jauh, jangan. Gih berlari dekat dengan Allah Ta'ala. Nah. Sebab tu, nah, selangkah ke masjid. Itu ni, selangkah ke masjid. Nah, apa tajuk ni? Selangkah ke masjid apa? Selangkah ke masjid. Nah, jangan selakah lah. Banyak lakah pun tak apa. Banyak lakah pun tak apa. Nah, tu lagi banyak lakah, lagi banyak dosa-dosa Allah Ta'ala gugur. Nah, lagi cepat kita mari masjid, lagi cepat Allah Ta'ala beri rahmat dia pada kita. Kerana masjid ni tempat rahmat, tanzilur rahmah, turun rahmat Allah Ta'ala. Maka sebab tu tak boleh kita buat macam rumah kita masjid. Buat tak tentu kalau tak boleh. Ada hukum hakam dia. Nah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, man takallama bikalam, man takallama bikalamid dunya fil masjidi ahbatallahu amalahu arba'ina sanatan. Jangan main. Barang siapa yang bercakap dengan perkataan dunia di dalam masjid, kecek benda merapu, tak tahu bana hala. Nah, kalau cakap perkara yang bermanfaat tak apa pada agama, pada akhirat. Ahbatallah, Allah menghapuskan amal dia 40 tahun. Maka sebab tu jangan kita cakap perkara tak ada faedah dalam masjid. Kalau berasa lapar, tubik pergi makan selalu. Tak ada masalah. Sebab kadang-kadang orang kita ni dia tak boleh. Dia tengok ke ustaz, dia tengok ke jam pukul berapa dah ni, perut lapar dah nanti ni. Lepas dia pun singgah di telinga saing dia. Lama ustaz ni mengajar. Ngopak pula dah. Tak boleh tu gitu. Ngopak tu haram. Zikruka akhaka bima yukrahu, dia panggil. Mu sebut tentang saudaramu perkara hak dia beci. Lapar dah ni. Lama ustaz ni mengajar. Jangan lagu tu. Nah, boleh dosa. Hak sepatut kalau lapar kita ambil nasi makan. Betul tak? Bukan kita ngopak. Kita bangun ambil nasi makan, tak ada apa. Sebab tu saya kalau siapa dia lapar nak makan Ustaz, tak apa. Tak untuk hormat majlis ilmu pula. Ngopak tu tak hormat majlis ilmu. Makan tak apa. Minum tak apa lagi. Kau ada tegah jangan makan minum dalam masjid. Ada? Tak ada. Makan boleh, minum boleh. Kecek dunia, kecek ngopak kau berapa benda hak berdosa, tu tak boleh. Betul tak? Tengok.
Kemudian yang ketiganya apa tadi? Tak habis lagi 3 tadi. Nah, yang ketiganya wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Dibangkit akhirat esok dengan dengan jasad. Wa hasyrun li ajsadin, dibangkit dengan jasad. Wa kanat maitah, padahal dulunya kita adalah bangkai mayit. Kata orang falsafah, tidak. Kita ni hanya dibangkit dengan roh sahaja, tidak dengan jasad. Maka orang yang i'tikad roh Abu Bakar ke Umar ke boleh masuk ke tubuh kita, boleh masuk ke tubuh orang tu orang ni, akhirnya tubuh tu banyak, roh tu sah. Akhirat esok bila tiup sekali yang kedua, hak bakit roh ke jasad. Roh saja, sebab jasad banyak doa tak nak bakit. Nah, maka orang ni dihukum kafir dengan sebab i'tikad seumpama i'tikad falsafah Syiah Ismailiyah Batiniyah. Ada memang. Kalau tanpa ilmu kita tahu tak tu? Tak tahu. Sebab tu tadi cerita Syekh Junid Baghdadi tadi. Lalu Syekh Junid tanya, "Hei laki-laki, apa maksiatmu pada Allah Taala? Ya siapa mu mari mengadu dengan aku gini?" Nah, kalau nak taubat tu terus taubat, tak payah ngadu-ngadu kau ke. Nah, tak payah cerita-cerita kau ke. Maksiat ni kalau kita buat, kita ketutup. Yang kita duk cerita kau orang dengan bangga-bangga. Orang yang bangga-bangga cerita maksiat yang dia buat, Allah Ta'ala akan balakan dengan berkekalan dia buat maksiat tu sampai kiamat, sampai yang mati. Itu jangan. Sebab tu bila kita buat maksiat ke apa, tutup aib kita sendiri. Aib kita sendiri wajib tutup. Apatah lagi aib orang lain. Nah, aib kita sendiri tutup. Lepas tu taubat dengan Allah Ta'ala. Nah, tak payah cerita ke orang, saya dulu begini. Tak payah. Kalau duk cerita, pani dia buat pula sampai kiamat, buat pula. Aduh, jangan buat gitu. Lalu laki-laki tadi cerita, hijau akunya hai Syekh Junid Baghdadi ialah curi kain kapal orang mati. Kain kapal hak baru-baru tu aku pergi jual balik, boleh piti. Itulah hijaunya aku, curi kain kapal orang mati. Nak curi hak hidup tak tergamuk. Dia nak makan ke apa? Nah, orang mati je kira tak apa dah, mati duduk dalam kubur dah. Jadi kain ni boleh pergi jual balik, boleh duit, boleh buat makan minum, boleh beli rokok, minum air kedai kopi dah. Lalu Syekh Junid tanya, sepanjang mu duduk bongkar kubur kubur orang tu selama 40 tahun buat hijau lagu tu, berapa banyak kau mayit hak mu tengok tu masih tak menghadap kiblat? 40 tahun tu berapa banyak mayit hak tetap menghadap kiblat? Jawab laki-laki tu, tidak banyak, hei Syekh. Nah, tak banyak, tak lebih daripada 100 orang, tak lebih pada 100 orang. Dengan banyaknya dia duk bongkar kubur orang tu, lebih pada 100, beribu lah. Tapi hak menghadap kekal menghadap kiblat tak lebih 100 orang. Hak lain semuanya bila digali balik membelakangi kiblat. Artinya apa? Kafir, kufur, wal'iyadzu billahi min dzalik. Minta berlindung kita dengan Allah Ta'ala daripada kufur. Lalu Syekh Junid Baghdad kata, itulah salah satu daripada asbab riddah, yakni syak dengan janji daripada Allah Ta'ala tentang rezeki di dalam Al-Quran. Aduh, syak. Nah, syak dengan rezeki Allah Ta'ala janji. Allah kata, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tak ada suatu pun yang melata atas muka bumi, melainkan pasti sudah Allah Ta'ala sanggup jamin, domankan rezeki bagi dia. Tu siap dah janji tu. Nah, tiba-tiba dia syok. Kalau atas nak mengaji pondok, mengaji agama, esok tak ada siji nak makan gapo. Sudah. Nah, esok nak makan gapo, esok nak kerja gapo, nak boleh mana duit. Sudah. Nah, kalau aku sedekah dekat habis duit aku. Syok janji rezeki daripada Allah Ta'ala. Bahkan yakin dengan syaitan lah pula. Dah gitu gini. Tabung lalu tu kita pun tengok, kalau aku sebenarnya syaitan hidup bisi. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya.
Syaitan ni dia berjanji padamu dengan kefakiran. Mu sedekah ke masjid seseorang, mu ada piti 100, mu hola 50, tinggal 50 lah duitmu, tak ada dah pani. Nak pakailah mu, sesaklah mu, miskinlah mu. Tengok pandai syaitan. Kita pun salah akak 50 buat jatuh balik. Allah salah akak. Tengok kiri kanan tidur. Okey. Alhamdulillah semua tidur. Akak seria-seria pun tak apalah. Nah, takut sesak kitanya. Allah. Ini dia panggil apa? Kita terhasut dengan godaan syaitan. Khatir syaitaniyah. Nah, bisikan daripada syaitan. Nah, syaitan hok bisikmu kalau sedekah miskinmu, fakirmu. Wa ya'murukum bil fahsya, dan dia suruh kamu buat perkara yang fahsya, yang keji. Atau tidak keji pun tak apalah, malah yu'nihi pun tak apa. Perkara hok tak ada manfaat pada agama. Rela habis pitih puluh-puluh ribu, ribu-ribu tak apa. Buat beli rokok boleh 50 hia, 20 hia, sekotok, isak, kepuh, siapa habis puting, tahu. Lepas tu beli pula. Ada tak anak cucu cicit boleh tupai dengan putu rokok kita isak? Ada? Tak ada. Tapi sanggup beli. Tok guru duk ngajar hari-hari di masjid kita ni, ada. Nah, kita ni hok murah-murah je. Nah, 5 ya je, 4 ringgit je, 3 ringgit, tak beli. Mari masjid bawa dengan konek gitu lah, relax jalan. Nyanda dinding bila-bila tengok Tok Guru. Ayo terbalik akhir zaman. Dulu Tok Guru main mengajar, anak murid bawa kitab, bawa pen. Betul tak? Tok Guru tak bawa kitab dulu. Tok Guru kitab duk ada dada. Al ilmu fis sudur la fil kutub. Ilmu duk ada dada Tok Guru dulu. Anak murid bawa kitab. Baca. Tok Guru suruh baca. Berhenti. Tok Guru syarah. Zaman lah ni terbalik. Tok Guru bawa kitab. Kadang-kadang dengan letok-letok bawa. Menyengit bahu-bahu bawa. Anak murid bawa konek relax. Santai. Duk menyandadin dia. Bila-bila tengok kerja. Nak isyak bila ni. Tu. Begitu Kata Imam Syafi'i, man dakhala majalisal ilmi bila qalamin wa kitabatin, barang siapa yang masuk ke majlis ilmu tanpa bawa kitab, tanpa bawa pen, seumpama ka'annahu dakhala fi ghuzwati bila saifin au kama qol, gitu lebih kurang. Seumpama seolah-olahnya dia masuk ke medan perang tanpa membawa pedang, tanpa bawa senjata. Orang pergi perang ni tak bawa senjata, berat dia. Paling kurang kena bawa kerih ke, lembing ke, kelewek ke, badik ke, kena ada senjata, nampak kita nak. Ya relax. Gitu bawa pistol ada peluru 2 butir bawah. Dah tu ni. Relax. Apa kena beg orang gitu? Boleh jual gitu? Kali. Maka jangan kita kedekut sangat duit kita nak beli kitab. Nak bawa kitab mari masjid. Bukan tepat hanya untuk semaya jemaah saja. Bahkan tadi man amara bi sadaqatin au ma'rufin. Betul kan? Di masjid au islahin bainan nas, memperbaiki manusia. Di mana? Masjid juga. Masjid kena berfungsi sebagai untuk memperbaiki islah. Sebab tu orang-orang yang nak jadi EJK masjid, pengurusi masjid, dia kena ada jiwa musleh. Dia tak boleh soleh sahaja. Kalau soleh saja, orang soleh baik sore, golek wasabah sore. Orang kampung dia nak judi ke, nak bergapo, nak merogoh ke, nak meriswah ke, nak bergapo, mah pergi. Dia kata, ya betul aku masuk syurga. Ini orang panggil soleh. Tak cara ke orang dia. Dia sore ya baik. Orang lagu ni tak boleh jadi EJK masjid. Tak boleh jadi pengurusi masjid, punah masjid. Mau tak ada gapo.
mari masjid, balik tidur, balik masjid. Maya jemaah dia aja. Nah, tak ada kuliah ke apa, tak ada. Dia tak ada orang panggil ibadat mutaaddi, dia panggil. Tak ada mikir nak berjerakit dengan orang, tak ada. Orang nak jadi EJK masjid, pengurusi masjid, kena orang soleh dan muslah. Dia baik, syarat dulu. Lama dia toleh. Lepas tu dia nak membaiki orang, tak jadi gitu. Dia kena soleh, dia sendiri kena baik. Kemudian dia kena ada jiwa muslah, dia nak memperbaik, islah ke orang lain. Barulah orang panggil masjid tu akan bergerak. Nah, seumpama ni, buat program-program untuk mendekati orang kampung, untuk mendekati anak muda. Kalau molek lagi ada gerobok rezeki pula di masjid ni, supaya orang-orang yang tak boleh nak beli beras ke berapa, mana tempat tuju? Masjid. Nak makan masjid. Nak tidur masjid. Nak tidur pun masjid. Kita masjid kunci, tak suruh orang masuk. Rumah Allah ni, masjid ni wakaf. Nabi sebut tadi kan, al masjidu baitu kulli mu'minin. Masjid itu ialah rumah nombor 1 bagi orang mukmin. Bahkan Nabi, di masjid Nabi ada ahlus suffah, paling kurang 40 orang, paling ramai 300 orang, 400 orang paling ramai. Ahlus suffah mana? Orang yang duduk di masjid Nabi SAW. Tak ada bini, tak ada anak, tak ada cari rezeki, duduk di masjid apa? Nak ngaji dengan Nabi. Sebab wahyu ni kalau turun, dia tidak ada signal ke apa. Kata wahyu nak turun dah ni, mari pakat, mari sahabat duduk menego, duduk cucuk tanah, duduk hijau ke apa, kena ringat. Dah. Jadi ada sahabat-sahabat yang duduk di masjid menanti-nanti wahyu datang, mengaji dengan Nabi. Ketuanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu. Berarti fungsi masjid ni bukan hanya untuk tempat semaya saja. Maya balik. Pas maya balik. Sini. Pas maya balik. Mula ada sesah. Lama-lama duk main lagu tu, tinggallah tu imam dengan tu bila 2 ekor ya. Lepas tu balik. Betul tak? Tak ada. Tak bunyi dah orang azan. Berat lagu tu. Berat lagu tu. Ya sepatutnya kena lebih kohor ramah. Kohor ramah. Kohor penuh. Kohor tak muat. Kena besar dah masjid kita ni weh. Sebab apa? Sebab tak muat. Biasanya kalau lagu tu 1 Ramadan. 1 Ramadan lagu tu dah. Betul tak? Kesini 1 Ramadan tak ramai juga orang. Kalau di tempat-tempat lain 1 Ramadan penuh masjid, tak tahu apa. Semai tarawih tarawih tu sunat. Ya pelik orang ni. Semai tarawih tu penuh 1 Ramadan. Tarawih tu sunat. Hak 5 waktu hari-hari ni wajib. Dia tak tahu hak mana wajib, hak mana sunat. Ini bahaya juga. Wa ibadat kena tipu ke syahwat nafsu. Kata Ibnu Athaillah Al-Sakandari, min alamatit tiba'il hawa al-musara'atu min nawafilil khairat wat takasul anil hukukil wajibat. Setengah daripada tanda-tanda orang yang mengikut hawa nafsunya dalam beragama, bukan ikut Quran hadis, bukan ikut ijma' ulama qiyasul fuqaha, bukan. Ikut nafsu dia. Mana? Al-musara'atu min nawafilil khairat, bersegera pada perkara-perkara yang sunat sahaja. 1 Ramadan mari penuh masjid untuk tarawih. Subuh tak ada, Zuhur tak ada juga, Asar pun tak ada. Tu pun 1 Ramadan sampai 5 Ramadan. Lepas tu tak ada lah Lailatul Qamar dah. Seterik sini satu lagu tu. Dia hok mari 1 Ramadan ni tegur pengurusi. Pengurusi weh, masjid kita ni besar ni tak muat. Ramainya orang mari ni. Bila 1 Ramadan saja. Tak jadi lagu tu. Wattakasulu anil hukukil wajibah. Tapi segan malah dia nak menunaikan perkara yang wajib. Jadi biar kita faham hak mana hak wajib, hak mana hak sunat, supaya kita mendahulukan yang wajib berbanding yang sunat. Kalau bahasa ilmu pun ngajar di masjid, biar ilmu hak wajib dulu. Mana? Tauhid yang wajib, fiqh yang wajib, bab taharah, bab istinja, bab kena air cuci mutlak tak hak ni pun ramah hak tak reti. Tapi ramah hak tak mari ngaji. Kalau hak mengajar
Tauhid, fiqh, tasawuf, fardu ain gitu. Betul tak? Tak ramai lagi. Tapi kalau masjid buat ceramah apa? Perdana tentang konspirasi Dajjal, ramai penuh lagi. Nak kena Dajjal ni siapa dah ni? Penuh mari. Honi baru tu ceramah sedap dia kata. Duk cerita Dajjal mari dah ni ada tandanya duit siling mu cerah tengok. Ada logo go tu lambe go ni. Ya berahi benda lagu tu dah ni. Berahi konspirasi. Tapi hak fardu ain sendiri tak lepas. Ai berat tu. Takut mari-mari Dajjal dia pengikut Dajjal. Berat. Kalau tak mengaji tauhid, tak mengaji fiqh, boleh jadi kita pengikut Dajjal. Tak mengaji tasawuf, boleh jadi. Boleh jadi. Cuba tengok dalam hadis buat apa. Nah. Bila Dajjal mengaku Tuhan. Ya Dajjal ni bukan mari-mari dengan mata sebutir gitu. Kalau mari-mari dengan mata sebutir mudah nak katak orang itu dia. Dah. Dia mau comel, segok. Rambut khiti molek, comel, rupawan. Mari dengan slogan-slogan yang baik. Slogan-slogan yang bagus. Ayo bersama menuju kejayaan, membangun bersama kebajikan kau gapo Islam kau. Molek ramai orang tu. Lama-lama yang mengaku jadi Imam Mahdi, lama-lama yang mengaku jadi Nabi Isa. Akhir sekali dalam khutbah dia mengaku dia tu Tuhan. Barulah buta mata kanannya, putus telinga kirinya, tertulis kafir di dahinya. Boleh dibaca oleh orang yang pandai membaca atau yang buta huruf tak pandai baca. Baru start fitnah Dajjal. Maka sehari yang pertama seperti setahun Nabi ayat. Hari tu Dajjal tahan matahari. Stop. Matahari ya tahan, tak gerak. Tak gerak matahari. Maka bumi hak mana tak terima Dajjal sebagai Tuhan, kemarah habis. Tak boleh makan walaupun sekepi roti, mereka kena beri Dajjal Tuhan. Maka hari pertama fitnah Dajjal setahun. Hari kedua sebulan. Hari ketiga seminggu. Hari keempat barulah seperti hari-hari kita sekarang. Soal nak tanya, hari pertama tu semaya berapa waktu? Dah setahun. 5 waktu ya? Semaya berapa waktu? Semaya seperti setahun. Nak kira lagu mana? Tu kalau tak ngaji fiqh nak kira lagu mana? Berat tu. Berat Pas sahabat tanya, ayut ta'am yajri zalika bizaman ya Rasulullah. Apa makanan yang Allah Taala buat untuk orang mukmin ketika itu ya Rasulullah? Tapi kata at-tahlil wat takbir wat tasbih wat tahmid yajri zalika bit ta'am. Makanan ketika itu ialah tahlil. Apa? Halala yuhallilu tahlilan qala la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Sedawa kenyang. Kalau orang tak mengaji tauhid, mana ada ni tak logik pada akal ni. Cerita Doraemon apa gini. Tengok, tolak hadis. Dia tak reti hukum akal, hukum adat. Sebab dia tak mari mengaji. Ustaz duk mengajar tauhid di masjid. Masjid bayar, ustaz mari mengajar. Duit daripada mana? Duit daripada jemaah yang duduk masuk dalam tabur-tabur masjid. Itu rugilah kita. Tak mari mengaji. Kata, ya Allah hadis ni sahih ni, tapi makna dia maudhu' ni tak boleh terima dengan akal. Tolak hadis hasiat. Tengok. Lepas tu kalau tak mengaji tasawuf, la ilaha illallah tahlil, subhanallah tasbih, alhamdulillah tahmid, Allahu akbar takbir. Bagaimana nak jadi makan ni kalau tak biasa duk berzikir? Orang berzikir pun marah. Lepas maya ni salam lopak pergi lari selalu dah. Berat lagu tu. Kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, malam yaqra al-wiri kal kiri. Siapa yang tak berwiri seperti kera. Sebab kau tengok salam puk lopak lalu pok kera itu lopak. Ada ni. Tu. Kita orang masjid zikir. Latihan. Zikir subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Setengah-setengah masjid ni sambung pula suratul Al-Mulk. Kadang-kadang baca 10 ayat Al-Kahfi dulu, 10 ayat awal, 10 ayat akhir. Lepas tu surah Al-Mulk. Macam-macam.
Ini semua program-program yang patut kita hidupkan di masjid. Tapi jangan seketok selalu terkejut ahli masjid. Bitadarru, slow-slow. Kalau sebelum ni tak pernah seminggu sekali pun tak ada kuliah ngajar, buatlah seminggu sekali kuliah. Jadi sebulan 4 kali. Lama-lama penuh ke 2 kali kau seminggu, 3 kali kau seminggu, penuh dengan ilmu tauhid ke fiqh ke tasawuf ke tafsir ke hadis sirah, ada dah. Jadi university juga di masjid ni, tempat menuntut ilmu. Itu wal yaumil akhir. Panjang lagi ni, boleh kau? Kau ada makan? Ada makan? Ada jamu kau? Tak ada? Tak ada makan nasi depan ni? Tak ada makan nasi, tak boleh panjang lah dah. Kau ada makan nasi? Tak ada? Tak ada boleh panjang. Kalau ada kena berhenti dah, sebab nasi sejuk bahaya. Tak sedap jadi. Kalau tak ada makan nasi tak apa. Wa aqamas solah wa ataz zakata. Lagi, orang yang mengimarah masjid ni mestilah hubungan dengan Allah bagus, hubungan dengan makhluk juga bagus. Itu isyarat. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Itu trust, akidah kena tepat, betul selari dengan ahlus sunnah wal jamaah. Tak dapat tidak ilmunya ilmu tauhid, ilmu usuluddin, atau ilmu akidah, atau ilmu sifat 20 orang Melayu kita duk ingat. Wa aqamas salata wa ataz zakah. Ini isyarat kepada syariat, kena mengaji ilmu fiqh, dan isyarat kepada hablum minallah wa hablun minanas. Semaya itu hablum minallah, zakat itu hablum minanas. Maka orang yang nak imarah masjid, hubungan dengan Allah kena baik. Kalau tidak, habislah duit-duit masjidnya bubuh dalam poket dia. Kena baik. Hablum minallah kena betul, wa hablum minanas juga kena baik. Jangan masai muka. Orang nak mari tupai tidur pun kita hambak tu baik. Ada masjid, kamu tak tahulah sini, wallahu a'lam. Dia tulis siap dah. Jemaah tabligh dilarang tidur di dalam masjid ini. Sila berambus keluar daripada pagar masjid. Berat lagu tu. Masjid mana lagu tu? Kalau rumah kita tak apa, ni rumah Allah ni. Majlis agama pun hanya orang yang memegang amanah saja, bukan milik majlis agama Islam. Masjid-masjid ni milik Allah. Buat tak kena, akhirat esok Tuhan tanya. Jangan main. Itu. Maka hablum minan nas kena baik. Jemaah tabligh ni walaupun bukan orang tabligh, tetapi kita ni jangan buat musuh. Kenapa? Kerana ada besar manfaatnya. Kita ni nak pergi ajak orang rumah ke rumah mari masjid memang malah dah. Kalau ajak saing kedai kopi boleh lah. Ajak mari masjid dak sekali lama tak sibuk tepi kain orang ya ni. Kayak gitu kita. Start mutu pergi kedai kopi boleh ajak saing. Start mutu mari masjid tak boleh. Buat kerak sore yang mari masjid. Muju ada fok dia pergi ketuk pintu rumah-rumah jiran kita. Ajak mari masjid. Mana hijau hak kita tak mampu nak buat, ada juga orang hak boleh buat. Maka kita tolong ra'i, sebab dia muhajirin, dia mari jauh-jauh tu muhajirin. Maka kita ni jadilah ansar. Tolong orang yang mari jauh-jauh muhajirin. Kita tak boleh jadi muhajirin, kita jadi ansar, tak apa dah. Mana? Bui ruang. Tak boleh tidur dalam ni pun takut bimbang. Hilang speka masjid kau gapo. Bui tidur ada tempat ruangnya tidur di luar kau. Jangan hambak tu pagar masjid, jangan. Ada satu masjid tu dia siap buat tempat khusus untuk orang tabligh mari tidur. Dah. Dia buat siap. Habis kat 100,000 juga tu. 2 tikar. Sebab apa? Dia banyak sangat kecurian, dia terpaksa koci gapo semua. Jadi dia buat satu bangunan khas tepi masjid ke. Jemaah tabligh kalau mari tidur, tidak jemaah tabligh sajalah. Siapa-siapa saja yang mari tak ada rumah kau berapa nak tupai tidur ni, ni tempat tidurnya. Takut rumah kecil kau berapa sini sudah payah pula. Artinya hablum minan nas kena baik. Walam yakhsha illallah, dan tidak takut dia melainkan hanya kepada Allah.
Maka nak takut pada Allah ni tak ada, melainkan kena bersuhbah dengan ulama. Karena Allah Ta'ala meteraikan di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Itu ya, hanya senya. Ada tu hasrin juga, tak ada yang lain lah. Itu maksudnya innama, ada tu hasrin wa ta'kidin. Innama yakhshallaha, hanya saja, tidak ada yang lain yang takut akan Allah min ibadih, daripada hambanya, al ulama, hanya ulama, hanya ulama. Maka masjid jangan putus dengan ulama. Kalau tidak ada ulama, jemputlah orang-orang yang pernah mengaji dengan ulama. Zaman kita ni payah nak jumpa ulama, banyaknya alamak ni. Atau ular dalam semak, ada dah. Alaikum bimujalasatil ulama, hendaklah kamu senantiasa duduk di dalam majlis ulama. Wastima'i kalamil hukama, atau sudah tidak ada ulama, kamu mengaji dengan orang yang pernah mengaji dengan ulama. Mana? Dengar perkataan-perkataan di dalam kitab-kitab alim ulama. Supaya apa? Supaya khasyah dengan Allah, seperti mana yang Allah meterai, tidak ada hamba yang paling takut pada Allah hanyalah ulama. Itu juga berjerakit dengan kita. Sohbah tu berjerakit. Ya, kalau kita mengaji gini, ya payah nak berjerakit. Kita mengaji bab marah, bab sabar, bab apa, nak praktik, payah. Betul tak? Ngaji lembut kita bab sabar, tahu kelebihan sabar. Wa kunu ma'as-sadiqin, as-sabru kasibri. Macam-macam lah sabar ni, isyarat sok apa, bo apa, roh apa. Tapi satu saat kita diuji untuk sabar tu payah nak laksanakan sabar, sebab kita tak biasa tengok lagu mana sabar. Maka kalau kita bersuhbah dengan alim ulama, walaupun kita tak mengaji pun, kita boleh tahu, lagu ni sabar. Lagu ni sabar, lagu ni ikhlas, lagu ni zuhud, lagu tu. Itu pentingnya kita bersuhbah. Wattaqullah, bertakwa olehmu akan Allah. Wa kunu ma'as-sadiqin, dan hendaklah kamu bersuhbah dengan orang-orang yang siddiq, orang-orang yang benar. Artinya orang yang istiwa zahir wal batin, orang yang sama zahir dan batin dia. Bukan zahir saja berserban, berjubah, berjanggut, tapi batinnya bertanduk. Itu tak boleh. Itu bahaya. Pak kita nak tahu mana batin. Ni payah ni. Tetapi sepandai-pandai tumpai melompat, akhirnya akan jatuh ke tanah jua. Itu lambat laun akan dibuka oleh Tuhan. Maka kita carilah hak benar-benar mengamalkan ilmu yang dia mengaji. Walaupun dia bukan ulama, tapi dia sempat mengaji dengan ulama dan dia beramal dengan ilmu dia mengaji. Kita bersuhbah dengan dia, jangan putus hubungan dengan dia. Jangan buat dia seperti orang makan gaji dengan kita. Buat kau dia tu email kan, kita doa arwah dia itu ini, jangan. Muliakan dia. Itu. Kalau kita buat lagu tu, kitalah orang yang benar-benar mengimarahkan masjid. Dan Allah Ta'ala kata fa'asa, pasti. Asa ni litaraji, harap-harapnya, tapi bukan. Kalau daripada Allah, wajibatun. Fa'asa, pasti. Ulaika ayyakunu minal muhtadin, mereka itulah daripada mereka yang diberi petunjuk yang khusus oleh Allah Ta'ala. Maka salah satu daripada yang disebut oleh Nabi SAW, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la illa zilluh, yawma la zilluh, yawma la illa zilluhu. 7 kelompok, 7 golongan yang Allah Ta'ala lindungkan dia, Allah Ta'ala bayangkan dia akhirat esok, pada hari yang tidak ada bayangan, tidak ada perlindungan daripada panas terik matahari yang dijadikan oleh Allah sejengkal di atas kepala, bukan untuk menerangi tapi untuk mengazab. Salah satunya disebut dalam hadis yang sahih, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, ialah laki-laki yang hatinya berhubung dengan masjid. Lagu mana berhubung dengan masjid? Idza kharaja minhu, apabila keluarlah ia daripada masjid, hatta ya'uda ilaihi, hingga kembali pula dia kepada masjid.
tak berhenti-berhenti hatinya itu berhubung dengan masjid. Jadi kalau begitu, masjid bukan rumah nombor 2. Nah, rumah nombor 1. Begitu. Tahun depan kalau buat pula ubah tema. Masjid first home untuk kita. Bukan second home lagi. Nah, apatah lagi masjid homestay pula, tu lagi jauh, lagi berat lagu tu. Masjid ni kena first home. Apa? Supaya kita termasuk di kalangan 7 golongan juga yang dilindungi oleh Allah dengan bayangan arash, yaitu orang yang hatinya mu'allaqun bil masjidi, bergantung, berhubung, bertakluk, alaqah, hubungan dengan masjid tak putus. Mana? Bila dia keluar masjid, hati dia tidak putus hubungan dengan masjid, sehingga dia kembali pula ke masjid. Duk ingat ke masjid. Kayak kita dak, lah ni duk masjid tubuh ni, tapi hati duk ingat ke rumah kita. Gitu ke? Cepatlah ustaz nak tutup majlis dah ni. Ya, sebab hati kita duk ingat nombor 1 kita. Mana? Banglo kita, tereh kita, rumah kapur semedi kita. Hak tu rumah sementara kita duk nyawa nak hidup cari maisha di dunia. Rumah yang sebenar-benar rumah kita Nuh di dalam kubur. Itulah rumah masa depan kita. Nah, sebab tu saya kalau boleh pengurusi masjid mesyuarat dengan AJK Kapung, JKK ke berapa, ubah signboard tanah perkuburan. Tak molek tanah perkuburan, sebab tak ingat mati kita duk tengok tanah perkuburan gitu. Ubah tanah perkuburan kepada rumah masa depan kita bersama. Buh lagu tu. Nah, buh gitu signboard. Biar orang duk lalu kot tepi kubur tu tengok signboard, rumah masa depan kita bersama. Selu tekan minyak pupak segenar masuk ke masjid nak buat amal kebajikan, sebab hak itulah rumah masa depan kita. Nah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Celakalah orang yang berlomba-lomba ketinggian dunia, kemewahan dunia, sehingga dia banyak pergi ziarah kubur untuk menghilangkan rasa lazat nikmatnya dunia. Jadi hamba rasa cukup setakat tu. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada malam ni menjadi asbab untuk kita senantiasa mengimarahkan ke masjid. Kerana Nabi SAW sabda dalam hadis yang terakhir ni, hamba nak sebut, idza ra'aitumur rajula, Nabi kata, apabila mu tengok akan satu orang laki-laki mulazimal masjidi. Nah, idza ra'aitumur rajula, apabila melihat seorang laki-laki ke perempuan. Rajul tu laki-laki, tapi ni mimba bil iktifak dia panggil. Nah, memada sebut laki-laki, perempuan pun masuk. Lama orang perempuan kata ni diskriminasi, ni tak sebut juga perempuan. Nah, tidak, dia panggil babul iktifak. Memada sebut laki-laki, perempuan pun masuk juga. Apabila melihat satu orang, itu gitu, sama ada laki-laki atau perempuan, mulazimal masjid, senantiasa melazimi ke masjid untuk berjamaah, fashhadu lahu bil iman, maka bersaksilah kalian bagi orang tersebut dengan keimanan. Sebab Tuhan sendiri sebut tadi, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi orang yang mulazamah ke masjid, menghidupkan masjid dengan bagai-bagai majlis ilmu dan sebagainya, orang ni Nabi kata bersaksilah kalian bahawasanya dia tu mukmin. Nah, jadi mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang benar-benar beriman pada Allah dengan iman yang kamil, dengan iman yang sempurna, dengan iman yang benar, sehingga kita termasuk di kalangan mereka yang benar-benar mengimarahkan masjid, rumah Allah. Nah, biar tubuh kita di dalam masjid, dan masjid juga di dalam tubuh kita. Qalbul mu'min baitullah, jiwa orang mukmin tu ialah rumah Allah. Maka jangan hanya tubuh kita saja dalam masjid, bahkan masjid juga wajib kena ada di dalam tubuh kita, barulah connectingnya bersambung. Jangan hanya tubuh kita dalam masjid, tapi hati kita tidak ada masjid di dalam jiwa kita. Mana? Tidak berhubung, tidak bersambung dengan Allah Ta'ala, tidak bersambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu kita hanya berpura-pura seumpama orang munafik yang membuat masjid dirar. Orang munafik pun buat masjid,
tapi masjid itu masjid dirar, dibakar oleh Nabi SAW karena tujuannya untuk memecah belah kesatuan umat Islam, nak menghancurkan kesatuan oleh Islam. Maka jangan sampai kita ni seumpama, bukanlah kita orang munafik, tapi seumpama orang munafik. Apa? Sebab kita tubuh saja dah mengimarah masjid, tapi masjid tidak ada di dalam tubuh kita. Nah, mudah-mudahan tidak seperti itu. Berasa cukup setakat tu. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk daripada kelemahan diri hamba sendiri. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.